Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung pembelajaran kita. Okey, kalau sebelum ni kita stop sampai kesan positif pelaburan langsung asing, cuma belum cikgu bagi penerangan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pindahan teknologi, meningkatkan kemahiran modal insan dan meningkatkan modal pelaburan. Okey, kita tengok pada pertumbuhan ekonomi. Kesan positif, kesan baiklah pelaburan langsung asing ni. Okey, dengan kata lain, dari segi pekerja ataupun jentera atau mesin yang masuk dalam sebuah negara dari negara lain. Okey, pertumbuhan ekonomi, okey, memang akan meningkat lah. Contohlah pekerja asing masuk dari luar negara yang masuk ke negara Malaysia. Jadi pekerja tu mahir kan. Jadi dia membantu untuk meningkat pertumbuhan ekonomi. Contohnya kalau dari segi buat kereta, ada pekerja lain, pekerja luar negara yang boleh bantukan Malaysia. Dia adalah kesan-kesan dia, produktiviti kerja meningkat, penggunaan teknologi, sebabnya dia ada kepakaran. Peningkatan keupahan penggunaan barang akan menjadi makin banyak, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Okey. Pindahan teknologi pun sama. Bila ada orang pekerja luar masuk ataupun mesin daripada luar negara masuk, berlaku pindahan teknologi lah. Tempatan berusaha untuk meningkatkan mutu. Okey, pelaburan sembau teknologi. Okey, ada lagi yang lain tu. Senang je pindah teknologi. 3, meningkatkan kemahiran modal insan. Membantu meningkatkan kemahiran pekerja tempatan, modal insan lah tu. Lebih kepada kemahiran diri lah, kemahiran orang yang dapat dekat tempat tu. Kalau pekerja asing datang ke Malaysia, meningkatkan kemahiran modal asing, kepakaran tenaga kita tempatan. Kemahiran dapat meningkat kemahiran pekerja tempatan lah ni. Okey. Meningkatkan modal pelaburan. Lebih banyak modal dapat masuk ke Malaysia, menggalakkan pertumbuhan ekonomi bila pemilikan equity asing. Okey. Equity asing tu pemilikan macam aset semualah. Daya saingan firma tempatan dapat ditingkatkan. Okey. Makin meningkat pertumbuhan ekonomi lah. Kesan negatif dia, ketidakseimbangan pendapatan, kemusnahan alam sekitar, aliran untung ke luar negara. Apa dia? Okey, contohnya ketidakseimbangan pendapatan. Kalau pekerja dari luar negara, memang dia akan bayar tinggi sebab dia ada kepakaran. Tapi kita tempatan tak dapat banyak. Itulah maksud dia. Kemusnahan alam sekitar, sebab bila dah ada pindahan teknologi, ada pekerja luar negara yang mahir, jadi dia akan buatlah satu perniagaan tu. Dia akan bila buat perniagaan, buka kilang, dia akan terokalah hutan untuk clearkan. Jadi automatik kemusnahan alam sekitar. Sebenarnya aliran untung ke luar negara. Okey, sebab Malaysia akan bayar pada pekerja asing tu duit kan. Okey, gaji. So, orang luar negara tu dah sah-sah lah bukan orang tempatan. Jadi, aliran untung tu akan dapat ke negara dia sebab kita bayar dia. Okey. Kita pergi pada perdagangan antarabangsa. Okey, perdagangan antarabangsa, kalau tengok definisi dia, merujuk pada urusan jual beli dan perkhidmatan antara sebuah negara dengan negara lain. Macam awak beli barang lah kat Shopee. Kalau melibatkan negara lain, mungkin produk tu dari China. Itu perdagangan antarabangsa lah. Cuma dia secara online atau atas talian. Bukannya face to face, bersemuka secara langsung. Okey. Jadi perdagangan antarabangsa ni melibatkan 3. Import, export and triport. Import ni biasalah kita beli dari negara lain, negara luar. Export kita jual. Guna perkataan beli. Ini kita guna perkataan jual. Ekspor kita jual ke negara lain. And triport ni beli, kita olah, jual balik. Contohnya kita beli kat luar negara benda yang belum siap dari luar negara. Contohlah kita beli barang elektronik contohnya. Okey. Lepas tu kita beli dari luar negara, lepas tu sampai dekat Malaysia komponen je, bukan yang lengkap lagi barang elektrik. Lepas tu dia
olah, dia buat balik proses-proses, jadilah contohnya kipas, TV. Lepas tu dia akan jual balik, dia ekspor ke negara luar, contohlah macam tu lah. Itu maksud entry port. Macam ni dia kata Malaysia mengimport bahan kimia untuk mengeluarkan produk petrokimia untuk tujuan ekspor. Tak kisahlah mana-mana contoh pun. Sebab wujud perdagangan antarabangsa, sebab dia sumber semula jadi, iklim dan jenis tanah, tingkat kecapapan teknologi, budaya masyarakat, harga faktor pengeluaran, cita rasa pengguna. Kadang sebab apa wujud perdagangan antarabangsa dekat sebuah negara tu tak ada. Jadi sebab tu kita beli ke dari negara lain. Contoh sumber semula jadi. Macam dia kata kat sini, setiap negara Allah kurniakan macam-macam kan sumber. Jadi contohnya, Arab banyak petroleum. Jadi contohnya kita beli ataupun negara lain tu dia beli dari Arab Saudi. Contoh sebab dia sumber semula jadi, sumber dia banyak, sumber mineral. Contoh kita Malaysia ada emas contoh. Jadi sebabkan ada sumber semula jadi, orang negara lain yang tak ada emas dia akan beli dengan kita, contohlah macam tu. Sebenarnya iklim dan jenis tanah. Iklim setiap negara berbeza. Iklim dan jenis tanah. Contohnya iklim kat situ contoh sejuk, so dia ada apple. Kita Malaysia tak ada. Jadi disebabkan iklim tu, jenis tanah menyebabkan tumbuhan juga berbeza. Jadi buah-buahan juga berbeza. Jadi disebabkan itu kita beli dari negara lain. Sebab iklim dan jenis tanah itu tak sama. Tingkat kecekapan teknologi. Kadang sebab apa kita beli barang import? Sebab mungkin barang import lebih kualiti. Sebab apa kualiti? Sebab tingkat kecekapan teknologi dia lebih canggih. Macam tu. Sebenarnya 4 budaya masyarakat. Kadang-kadang trend. Ni dia kata pusat fashion pakaian dunia. Sebabkan budaya masyarakat ataupun trend masyarakat tu menyebabkan dia nak beli barang dari luar negara. Sebenarnya harga faktor. Harga faktor ni maksud dia contohlah kalau harga macam dia kata ni upah, buruh, sewa, tanah. Faktor pengeluaran kan ada 4. Tanah, buruh, modal, usahawan. Sebab apa kita contohlah buruh. Sebab tu Vietnam, Myanmar banyak datang Malaysia sebab harga faktor pengeluaran lebih murah. Disebabkan itu kita nak pekerja asing. Seterusnya last sekali cita rasa pengguna. Kenapa ada perdagangan antarabangsa? Sebab cita rasa. Kadang-kadang ada orang dia tak nak beli barang Malaysia punya sebab cita rasa dia, taste dia suka barang berkualiti, barang import. Contoh. Contoh macam Datuk Ali Shukri. Dia mana nak beli barang-barang tempatan. Kebanyakan barang import. Kepentingan perdagangan antarabangsa, ni dia. Banyak kepentingan dia. Memperoleh barang tidak dikeluarkan dari negara. Ni pun boleh fikir logik juga sebenarnya. Meluaskan pasaran. Sebab itulah perdagangan antarabangsa. Kalau tak ada perdagangan antarabangsa, kita berniaga dalam negara je. Jadi pasaran tak meluas. Jadi meluaskan pasaran. Menambahkan pendapatan negara. Menggalakkan pemindahan dan penggunaan teknologi. Menikmati barang dengan harga yang lebih murah. Meningkatkan kecekapan pengeluaran. Menawarkan pilihan pengguna yang pelbagai. Yang banyak pilihan. Menambahkan peluang pekerjaan. Menggalakkan mobiliti tenaga buruh. Mobiliti tu maksudnya pekerjaan, perpindahan atau pergerakan. Yelah bila ada perdagangan antarabangsa, menggalakkan pergerakan ataupun perpindahan tenaga buruh. Ada orang tak nak bekerja dalam negara, dia boleh bekerja di luar negara. Menggalakkan pelaburan. Pelaburan tu maksudnya boleh buka kilang di negara lain ataupun bekerja di negara lain juga. Mewujudkan hubungan baik dengan rakan dagang. Ini cikgu dah terang dah tadi. Keburukan perdagangan antarabangsa merugikan negara membangun, terlalu bergantung kepada industri import dan ekspor. Maksudnya kita bergantung pada barang negara lain. Mengamalkan pengurusan berlebihan, kurang mobiliti sumber, mengamalkan dasar perlindungan, menimbulkan masalah lambakan, menyebabkan budaya tak sihat.
Okey, merugikan negara membangun tu sebab negara dia dah membangun, dia boleh buat sendiri sebenarnya, tapi dia pergi beli dekat negara lain, jadi rugilah. Sebenarnya terlalu bergantung pada industri import dan ekspor. Yelah, tak buat barang sendiri. Jadi bergantung pada barang yang orang lain jual. Okey. Seterusnya mengamalkan pengurusan berlebihan. Okey. Mungkin dia buat banyak sangat barang, tapi barang tempatan contohnya, tapi ada juga yang import. Jadi bila dia buat banyak dengan harapan orang tempatan beli, punya tak beli sangat sebab dia beli juga barang import, jadi akan berlebihan. Itu keburukan. Yang keempat, kurang mobiliti sumber. Okey, ini berkait dengan nombor 3 lah, lebih kurang. Okey, mobiliti itu pergerakan atau perpindahan sumber. Okey, sebab bila dah boleh buat sendiri juga, orang dah tak nak kerja tempat lain ke apa kan. Seterusnya, 5, mengamalkan dasar perlindungan. Okay, setiap kerajaan memang dia ada dasar perlindungan, contohnya tarif, cukai, okay, ataupun subsidi. Nanti kita akan belajar berkaitan dengan tarif dan subsidi. Sebenarnya menimbulkan masalah lambakan sama tadi sebab dia buat lebih, barang tu banyak. Sebab bila dia buat banyak dengan harapan barang tempatan laku, tiba-tiba orang banyak beli barang import juga, jadi masalah lambakan atau berlebihan. Sebenarnya menyebarkan budaya tak sihat. Perdagangan antarabangsa ni juga ada budaya tak sihat. Contohnya beli pakaian ikut trend tapi tak tutup aurat, contohlah. Okey, macam tu. So untuk next kita belajar sekatan perdagangan antarabangsa. Okey, jadi cukup saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.